dari perpaduan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat bersyukur dengan peluang yang telah diberikan dan ruang masa yang ada yang telah membantu saya untuk dapat menyiapkan pertama buku saya ini, Benteng dari Neraka dan Laluan ke Syurga, dan juga ini lagi satu, iaitu pendekatan ulumul hadis dalam menangani salah faham terhadap sunnah. Buku ini adalah karya bersama dengan sahabat saya, Dr. Khadir Ahmad, untuk para pembaca sekalian. Buku pertama saya ini adalah menjelaskan di antara laluan yang perlu diambil kesempatan oleh setiap Muslim dalam rangka kita untuk menempatkan diri kita ke syurga Allah SWT. Ya. Di mana dalam karya ini saya telah menyenaraikan 72 item, ya, yang merupakan benteng dan sekaligus menjadi laluan untuk melayakkan seseorang dengan izin Allah, ya. Tak boleh dah elak juga dengan izin Allah, sebab masuknya kita ke syurga adalah dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Apabila kita mengerjakan, dia menjadi sebab untuk melayakkan seseorang itu dengan izin Allah untuk dimasukkan ke syurga Allah SWT. Jadi dalam kesempatan ini saya merayu mana-mana sahabat yang berhajat untuk mendapatkan kedua-dua buku ini supaya dapat menghubungi pejabat Persatuan Ulama Malaysia dan berhubung terus dengan rakan-rakan yang bersedia untuk melayani tuan-tuan semua. Mudah-mudahan dua karya ini menjadi jariah saya dan juga sahabat saya Dr. Khadir Ahmad di saat saya akan menghadap Allah Ta'ala dan menghadap Allah SWT nanti, terus mendapat reward yang berterusan hasil daripada ilmu yang dimanfaatkan oleh semua sahabat-sahabat semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupakanlah segala persengketaan, hubungkan kembali tali persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah, la ilaha illa wa ilahil masir. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya dapat kita bertemu Ramadan Al-Mubarak, bulan penuh keberkatan. Masa begitu pantas berlalu dan kini telah kita masuk minggu kedua Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini memberikan kekuatan dan semangat dan juang yang tinggi kepada kita dalam menghadapi cabaran alat baru. Antara cabaran terkini ialah pandemik COVID-19 yang masih lagi menghantui manusia di seluruh dunia. Sidang hadirin, sidang penonton yang dihormati sekalian.
Tahniah dan sabas kepada Persatuan Ulama Malaysia yang dapat menyediakan medium dakwah ini, dan saya berterima kasih kerana diberikan peluang untuk memberikan tazkirah ringkas. Dan saya memilih judul puasa sebagai perisai atau benteng kekuatan ummah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Untuk mencapai ketakwaan yang sebenar, maka difardukan ibadah puasa, dan ia juga ada rukun Islam yang diwajibkan ke atas orang Islam. Bunyal Islam ala hamsin. Dibinakan Islam atas 5 dasar. Kita bersyahadah, menunaikan solat, sembahyang, melakukan zakat, mengajikan haji, dan juga puasa di bulan Ramadan. Justru itu, ibadah puasa, ibadah yang telah pun disyariatkan ke atas kita. Dan ianya adalah ibadah yang melibatkan tempoh masa yang lama berbanding ibadah yang lain. Sembahyang umpamanya tidak sampai kepada tempoh yang lama. Subuh, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isyak 4 rakaat. Subuh tadi 2, 2, 4, 4, 3, 4. Tidak makan masa yang lama. Tetapi ibadah puasa merupakan ibadah yang lama, daripada bermula kita menahan diri daripada makan dan minum, subuh sampailah waktu maghrib, dan kita di Malaysia tempoh yang cukup sederhana berbanding teman-teman kita yang berada di negara-negara yang tempoh waktu siangnya lebih panjang, sampai 18 jam, 16 jam, mungkin ada sampai ke 20 jam. Justru itu marilah kita bersyukur kerana kita tinggal dalam negara yang cukup selesa, negara yang subur. Walaupun kita masih lagi berada dalam COVID-19, maka kita perlu patuh kepada SOP yang sedia ada bagi kebaikan, keselamatan, dan kemanfaatan kita bersama. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kita perlu merebut peluang Ramadan yang sedang kita lalui pada hari ini. Kerana kita tengok kiri dan kanan kita, teman-teman kita, kenalan kita yang telah pun meninggalkan kita terlebih dahulu. Justru itu, jadikanlah Ramadan ini, puasa ini sebagai KPI kita, penanda aras untuk kita membina kekuatan diri kita sebagai umat Islam yang prihatin, umat Islam yang sentiasa berempati dengan sesama kita. Sebab tu terlalu banyak rahsia-rahsia hikmah di sebalik pensyariatan ibadah puasa, kerana di sanalah akan kita dapat merasai tentang keperitan, kepayahan, gulungan fakir miskin, mereka yang berlapar dahaga, ketika orang lain boleh makan, boleh minum. Maka dengan ibadah puasa, salah satu hikmahnya lah kita merasai penderitaan, kepayahan, kelaparan, gulungan-gulungan yang mungkin tertindas, gulungan-gulungan yang suka mendapatkan bekalan-bekalan. Maka kita hari ini berada dalam bulan Ramadan yang dapat juga merasai hikmah daripada kefarduan ibadah puasa. Sidang penonton yang dihormati sekalian,
berbalik pada tajuk yang ingin dibicarakan ialah puasa sebagai perisai, sebagai benteng kekuatan ummah. Dan Rasulullah menjelaskan puasa adalah perisai. Asyamu junnah. Yang mana yang dimasukkan perisai tadi ialah puasa akan menjadi pelindung yang akan melindungi bagi pelakunya, yakni orang yang berpuasa tadi. Sama ada di dunia maupun di akhirat. Ketika kita berada di dunia, puasa akan menjadi pelindung kepada kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang. Perkara-perkara yang didorong oleh hasutan syahwat kita. Kerana syaitan tidak mampu mempengaruhi kita. Kerana digambarkan syaitan telah pun dibelenggu, dirantai. Manusia hanya berhadapan dengan dirinya sendiri. Maka dengan ibadah puasa tadi, puasa dapat menyekat diri kita daripada terus dijajah oleh tuntutan nafsu syahwat kita. Dan ketika kita di akhirat, puasa akan menjadi perisai daripada bakaran api neraka. Puasa akan melindungi kita dan menghalangi diri orang yang berpuasa tadi daripada api neraka. Sidang penonton yang dihormati sekalian, berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud, tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 70 musim. Dan juga Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain, innama siyamu junnah yastajidu biha 'abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari seksa neraka. Dan juga dalam hadis yang lain, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri daripada api neraka. Dan puasa itu untukku. Akulah yang akan membalasnya. Ini yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Mana Allah mengatakan, puasa itu untukku. Dan akulah yang akan membalasnya. Allah yang akan membalas ganjaran kepada orang yang berpuasa. Justru itu, kita kena merebut peluang untuk menghayati ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kerana disebutkan juga di sana, wasyamu junnah wa iza kana yaumu saumin ahadikum fala yarfus. Puasa itu merupakan perisai selama tidak dirosak dengan perkataan buruk yang merosakkan. Oleh kerana itu, Rasulullah dalam hadis yang seterusnya, puasa itu perisai. Jika salah seorang daripada kamu sedang berpuasa, janganlah ia berkata perkataan yang keji-keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencercanya, maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa. Katakanlah, aku sedang berpuasa. Inni shaim, aku sedang berpuasa. Sidang penonton yang dihormati sekalian, perisai ataupun junnah adalah melindungi seorang hamba sebagaimana perisai yang digunakan dalam peperangan. Dia akan menghalangi tusukan tombak, panah atau pedang ketika dalam peperangan zaman dahulu. Maka begitu juga puasa. Puasa akan menjaga kita dari berbagai kemungkaran, kemaksiatan di dunia. Dan ia juga telah dijelaskan dalam Al-Quran. Dengan puasa tadilah, maka kita akan mendapat ketakwaan. Ketakwaan tadilah yang mampu menangkis seseorang tadi daripada terjebak kepada perkara-perkara keji dan perkara-perkara kemungkaran. Dan kita lihat juga bahawa keutamaan ibadah puasa ini yang menghasilkan benteng atau perisai adalah juga merangkumi puasa wajib dan puasa sunat.
Kalau di bulan-bulan lain selain Ramadan kita mengamalkan ibadah puasa sunat, juga kita akan mendapat kesan yang istimewa. Kita akan dapat benteng, akan dapat perisai yang mampu menjadi pelindung kepada diri kita daripada terus terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Justru itu, ada orang yang puasa sunat Isnin dan Khamis, puasa 3 hari setiap bulan, dan pelbagai lagi lah puasa-puasa sunat yang dituntut untuk kita mengamalkannya. Namun sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan yang istimewa. 30 hari kita dididik, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Ramadan dikenal sebagai University Ramadan, sebagai madrasah Ramadan, yang kita diberisikan diri kita lahir dan batin. Proses pembuangan toksid daripada jasad kita, diberisikan akal pemikiran kita, penyakit-penyakit hati kita dibersihkan melalui proses ibadah puasa. Justru itu, bila kita telah pun dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, maka Allah menjanjikan kita akan diampunkan dosa-dosa oleh Allah SWT akan dosa-dosa yang lalu. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Sidang penuntun yang dihormati sekalian, dalam menghadapi cabaran dunia masa kini, umat Islam mesti menyediakan benteng pertahanan yang kukuh. Bukan saja dari sudut kekuatan peralatan senjata canggih, latihan ketenteraan yang berbau, yang kental, yang lasak, penguasaan teknologi terkini. Tetapi yang paling penting juga lah benteng kekuatan akidah yang mantap, kekuatan iman yang mendalam, setanding dengan semangat daya juang, setanding dengan iman para mujahidin yang mempertahankan Islam, dan mereka melebarkan, meluaskan dakwah Islamnya di serata dunia. Kita perlu bangkit dengan bekalan ibadah puasa ini untuk membina benteng pertahanan kita. Dan umat Islam mesti memahami tuntutan sembahyang dan menggabung jalinkan dengan ibadah puasa untuk membina benteng kekuatan Islam. Kalau dalam bab sembahyang, kita dijelaskan bahawa sembahyang mampu mempertahankan diri kita daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Begitu juga puasa tadi, dijanjikan akan jadi benteng pertahanan untuk kita berhadapan dengan ujian-ujian yang mendatang, yang cukup besar ujian mendatang itu. Justru itu, umat Islam mesti menggunakan peluang yang ada ini untuk terus memantapkan imannya, memantapkan keyakinannya. Dan sebagai seorang Muslim mukmin, tidak ada lagi alasan untuk kita meninggalkan kepaduan puasa. Puasa akan membentuk diri kita sebagai manusia yang taat dan patuh. Sebab itu, firman Allah menjelaskan tadi, ya ayyuhallazina aman, wahai orang yang beriman. Panggilan orang beriman. Maka apabila orang Islam dipanggil, orang Islam diseru, maka dia tidak ada lagi jawapan, melainkan jawapan dia sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Sebab kita dituntut untuk kita menyaut seruan Allah, menyaut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah pun
menyeru kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu ibadah puasa, sebagaimana umat dahulu juga, supaya kamu bertakwa. Dan dalam bulan Ramadan ini, kita dilatih untuk menjadi seorang yang pemurah dan pemaaf, prihatin. Dan hari ini, kita perlu penghayatan kepada sifat-sifat tersebut. Bulan Ramadan diberikan peluang untuk kita beramal. Dan amalan kita dilipat gandakan. Bukan sikit-sikit, tetapi dilipat gandakan hingga kepada 700 kali ganda. Dan ibadah puasa ini, Allah saja yang akan menentukan ganjaran. Justru itu, sepanjang Ramadan, sifat amanah akan terjelma dalam kehidupan seorang Muslim mukmin. Amanah menjaga dirinya ketika berpuasa. Ketika berpuasa tidak ada orang lain yang melihat, yang memerhati. Kita tidak akan minum, tidak akan makan. Walaupun tidak ada CCTV yang merakam apa tindakan kita, perbuatan kita. Tetapi kita yakin kita beramanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak makan, tidak minum. Anak-anak kita begitu juga. Mereka memiliki sifat amanah yang tinggi. Karena itu dari zaman ini sifat amanah sudah mudah hilang. Maka melalui ibadah puasa inilah kita memantapkan lagi sifat amanah ini, sifat tidak khianat ini, supaya kita benar-benar mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam bulan Ramadan ini kita akan bersifat benar, tidak boleh berbohong. Bukan saja kita menjaga soal amanah tadi, tapi kita bercakap benar. Dan kita menghayati apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik-baik ataupun dia diam. Hari ini mungkin di kalangan kita diam, tetapi dalam konteks dunia teknologi moden, lisan kita tidak bertutur kata, tetapi tangan ini, jari jemari ini yang menuliskan, menuturkan, menyatakan apa yang terfikir oleh kita. Yang kadang-kadang perkara-perkara palsu, berita-berita tidak benar, caci maki dan sebagainya. Ini yang tidak boleh berlaku dalam kita berpuasa, kerana ianya adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa itu bukan saja tidak makan, tidak minum, tetapi juga tidak boleh melakukan perkara-perkara yang menyebabkan puasa kita rosak, kurangnya pahala kita, dan kita tidak dapat mencapai kelazatan dalam kita beribadah. Sidang penonton yang dihormati sekalian, di bulan Ramadan inilah, melalui ibadah puasa, kita akan merasai sifat kesyukuran yang tinggi, sifat qanaah, sifat redha, dan juga yang dikatakan berlapang dada. Kita akan merasai perasaan mujahadah kita, jihad kita, menahan lapar dan dahaga. Apatah lagi saudara-saudara kita yang bekerja di ladang-ladang, yang bekerja di tempat yang panas, mereka berpuasa. Dan ini tuntutan agama kita. Bukan alasan bekerja di kebun maka tidak berpuasa. Itu tidak termasuk rukhsah yang dibenarkan. Tetapi dengan kita berpuasa, kita bermujahad, kita berjihad, menahan kehausan, kelaparan, apatah lagi dalam suasana panas yang melanda. Tetapi tidaklah sehebat cabaran-cabaran di luar negara. Kita masih lagi hari ini diberikan peluang untuk kita beribadah. Masih ada lagi ruang untuk kita ke bazar Ramadan, mencari juadah berbuka puasa. Namun di sana perlu kepada penjagaan SOP kita. Dan sepanjang Ramadan inilah kita akan mengeratkan hubungan silaturahim kita,
hubungan kemasyarakatan kita. Walaupun sekarang kita ini mungkin agak sukar, tidak ada lagi amalan berjabat tangan. Kita kena jaga jarak sosial kita. Namun, dalam bulan Ramadan kita boleh berinteraksi. Kita boleh mengantar juadah kepada jiran tetangga kita, teman-teman kita, dan pelbagai usaha. Yang paling penting adalah untuk merapatkan hubungan kekeluargaan kita, merapatkan hubungan masyarakat kita. Dan kita dibenarkan lagi untuk solat tarawih, maka gunakanlah peluang itu untuk kita bertukar-tukar fikiran dengan cara yang terbaik, dan kita perlu kepada suatu kesedaran bahawa puasa ini bukan sekadar ikut-ikutan, bukan sebagai adat biasa, tetapi ia adalah satu kefarduan, suatu rukun Islam, suatu ibadah yang mesti dijaga tata caranya, yang mesti dijaga bentuk kesempurnaan ibadah puasa. Kalau dalam sembahyang kita ada tamak-ninah, kita menjaga rukun-rukun kaulinya, rukun fi'linya, rukun qalbinya. Begitu juga dalam puasa, kita kena menjaga. Bukan saja tidak makan, tidak minum, tetapi perlu dijaga segala panca indera kita. Kalau tidak, kita akan termasuk dalam gulungan yang dikatakan kamin sha'imin. Berapa ramai orang yang berpuasa, tetapi dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Penonton yang dihormati sekalian, sebagai kesimpulan, umat Islam mesti bangkit daripada khayalan dan angan-angan kosong. Sejarah kejatuhan kerajaan Islam di dunia mestilah dijadikan motivasi, rangsangan untuk kita kembali kepada pengajian Islam yang sumul. Bukan sekadar pilih-pilihan. Bukan sekadar mana yang kita suka kita ambil, mana yang kita tak suka kita tolak. Itu bukan. Itu bukan sifat sebagai seorang Muslim. Umat Islam mesti menghayati Islam secara menyeluruhnya. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Ini perlu diberikan kepahaman yang sungguh-sungguh. Maka, falsafah dan tuntutan ibadah puasa mesti diterjemahkan dalam pengertian yang mendalam. Dan kita perlu menjadikan ibadah puasa sebagai satu usaha untuk membangun modal insan dari sudut jasmani dan juga rohani. Kita mesti yakin akan keunggulan Islam. Kerana Allah menjanjikan Islam tetap unggul. Islam tetap tinggi. Dan Rasulullah SAW menegaskan akan tetap ada sekumpulan daripada umat Islam yang terus mempertahankan kebenaran Islam walaupun pelbagai musuh mengganggu, mencerca dan menghalangi usaha-usaha dakwah ini. Belajarlah daripada kesilapan lampau dan kita yakin dengan kepimpinan ulama yang ikhlas, umat Islam mampu bangun dalam usaha yang hari ini kita diberikan peluang dan ruang. Apatah lagi tinggal dalam sebuah negara yang cukup aman damai, masyarakat majmuk, tetapi kita mampu menzahirkan keindahan Islam. Jadilah para pendakwah yang mampu mencorakkan Islam dalam gambaran yang sebenarnya. Bukan mereka yang mencari-carikan kecantikan Islam. Islam cukup indah. Maka kita perlu mempamerkan keindahan Islam tadi melalui suatu penghayatan Islam yang sempurna. Dan hari ini ruang yang ada ialah melalui ibadah puasa. Terjemahkanlah puasa dalam konteks yang cukup indah sehingga dia mampu melahirkan keinsapan, kesedaran di kalangan orang Islam bahawa di sana terdapat nilai-nilai
murni. Dan akhirnya, jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang cukup bermakna untuk kita. Kita tidak tahu sama ada kita dapat bertemu ataupun tidak di masa akan datang. Semoga Ramadan kali ini dapat menyuntik diri kita sebagai perisai, sebagaimana suntikan vaksin yang diharapkan mampu menghalang serangan virus COVID-19, dan hanya kepada Allah jua segala urusan kita kembalikan. Terima kasih di atas pemerhatian. Salah silap mohon kemaafan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka